Okey, video kali ini saya akan sharekan kepada anda berkenaan dengan 3 disaster in life ataupun di dalam bahasa Melayu dia adalah 3 musibah dalam kehidupan yang merangkumi disease, disability dan juga death. Penyakit, kecacatan dan juga kematian. So ini adalah video ringkas untuk menjawab persoalan berkenaan dengan takaful, berkenaan dengan apa itu benefit bila mana kita ada protection ataupun perlindungan. So di dalam video ringkas ni saya akan terangkan secara ringkas dan secara padat apa benefit perlindungan dan juga takaful. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa kita pergi kepada 3 musibah kehidupan iaitu di bahagian disease dahulu ataupun penyakit. So di bahagian disease dia terbahagi kepada dua iaitu semasa kita berada di hospital ataupun semasa kita menjalani medical treatment dan selepas kita keluar daripada hospital di mana kita berada pada fasa berehat ataupun recovery period. So persoalannya di sini berapa banyakkah financial needs ataupun keperluan kewangan yang kita perlukan semasa kita berada di hospital dan selepas kita keluar daripada hospital berapa kos yang perlu kita ada dekat sini. Okey, untuk di bahagian disease saya ambil contoh bila seseorang ini ditimpa musibah yang melibatkan penyakit, benda pertama yang dia akan fikir adalah kos rawatan. Benda yang saya akan emphasize hari ini berkenaan dengan medical cost hari ini. So di sini saya mau share juga antara medical cost yang sekarang ni lah. Okey, ini adalah contoh untuk penyakit parah. Dia sudah mencecah sehingga 300k. Ini adalah kelihatan akhbar pada tahun 2012 actually, memang lama sudah. So, current untuk kos rawatan bagi barang ni dia sudah meningkat sebanyak 1,5 juta. Mungkin you guys tertanya juga kenapa peningkatan kos ni sangat-sangat mendadak. So ini salah satunya adalah disebabkan oleh inflasi dan juga kenaikan bagi kos rawatan di Malaysia adalah sebanyak 13.7% setiap tahun. So setiap tahun pasti akan ada kenaikan disebabkan inflasi. Okey, itu adalah di bahagian medical treatment, berapa financial needs yang dia perlukan untuk bayar kos rawatan dia pada masa tu. Okey. So selepas kita keluar daripada hospital pun kita still memerlukan satu dana untuk menampung kita semasa kita berehat. So actually kan kebiasaannya, contohlah kita ambil penyakit macam kanser begitu kan. Okey, untuk kanser biasanya doktor akan bagi saranan kita berehat dekat rumah selama 3 tahun at least minimum. Mungkin di luar sana kamu pernah dengar juga kan yang pernah berehat sampai 7 tahun, 8 tahun yang melibatkan penyakit kanser ni. Tapi kita ambil yang minimum ya dulu, iaitu 3 tahun lah misal katakan. So selama 3 tahun tu dia tiada pekerjaan ataupun dia tiada kemampuan pun untuk bekerja sebab dia kena fully focus on berehat masa tu dekat rumah. Kena ambil ubat ataupun kena ada follow up kemoterapi dan sebagainya. So macam yang kita tahu, makanan untuk kanser ni adalah stres. Untuk seseorang ni sembuh daripada penyakit kanser adalah berehat dan dia tidak perlu bekerja lah selama 3 tahun tu. Persoalannya dekat sini, selama 3 tahun dia tidak bekerja sini, bagaimana dia mau menyelesaikan masalah-masalah hutang piutang dia, family maintenance, monthly maintenance, kad kredit, Astro, bil air, bil elektrik, CCM kereta, house loan dan sebagainya. Semua kewajipan-kewajipan komitmen setiap bulan. Sedangkan dia tidak bekerja pada masa itu. Di mana punca pendapatan dia? Okey, so di sini timbul financial needs yang kedua. Di sini. Tadi, yes, of course, dekat medical treatment kita memerlukan kos rawatan untuk bayar kos medical cost dekat sini. Tapi selepas kita keluar daripada hospital pun kita kena ada satu kos untuk tampung kehidupan kita selama 3 tahun. Minimum ya 3 tahun. Ada pengiraan dia. Pengiraan dia amat mudah lah. Kalau saya mau share, just ambil amount wajib yang kamu keluarkan setiap bulan. Contoh 2,000 lah. So 2,000 tu lah yang untuk bayar CCM kereta, house loan, family maintenance semualah. Contoh ya, saya ambil roughly je 2,000 tu. So 2,000 dapat dengan 12 bulan. So dapat amount setahun. So dapat dengan 3 tahun minimum tadi. So dapatlah jumlah berapa kos yang perlu kamu ada masa kamu berehat dekat sini. Minimum 3 years. Okay. So okay, saya pergi kepada bahagian disability pula, di bahagian cacatan. So di bahagian disability dia sudah menjadi long term
replacement lah, income replacement in long term sudah. Sebabnya bila someone ni disable, dia memang tidak ada keupayaan sudahlah untuk bekerja. Tidak ada mana-mana company pun yang akan hire orang-orang yang sudah disable ni ataupun orang-orang yang sudah mengalami kecacatan ni. Tidak kira lah disebabkan oleh penyakit ataupun disebabkan oleh accident kan. Okay. So di bahagian sini juga timbul persoalan ataupun timbul financial needs dia, keperluan kewangan dia dekat sini, bagaimana dia mau melangsaikan segala hutang piutang dia, family maintenance dia, monthly maintenance lah kebanyakan dia. Bagaimana dia mau melangsaikan semua tu sedangkan dia tidak dapat bekerja selepas dia disable, mungkin disebabkan accident misal kata. Okey. Dan seterusnya saya akan pergi kepada bahagian death pula ataupun kematian. So di sini bila berlakunya kematian, ada dua benda saja yang tidak akan beku, iaitu EPF dan juga insurans lah. Dan selebihnya dia akan mengikut hukum faraid bagi yang beragama Muslim lah. Okay. So di sini dia berbalik juga dengan yang sebelum ni. Bila someone ni meninggal dunia, contohlah dia ni seorang breadwinner ataupun ketua keluarga, seorang husband lah misal kata, meninggal dunia, dan of course dia akan tinggalkan anak dan bini dia lah. So segala hutang piutang, family maintenance, semua itu akan ditanggung oleh waris dia ataupun bini dan juga anak-anak dia. So anak-anak dia lah yang akan terbeban dengan hutang piutang yang ditinggalkan oleh breadwinner tadi. So untuk menyelesaikan masalah tadi, dia kena ada simpanan yang banyak tau. Simpanan kecemasan yang banyak untuk cover the whole debt yang dia tinggalkan sebelum ni. Alright. So di sini saya mau share berkenaan dengan solution lah. Okey, ini adalah solusi terhadap permasalahan tadi. So macam kita cerita sebelum ni mengenai dengan 3 musibah dalam kehidupan. Jika terjadinya 3 musibah ni, iaitu penyakit, kecacatan dan juga kematian, dia bukan setakat hanya mengganggu kehidupan kita, tetapi dia mengganggu dari segi kewangan kita. Setuju kan? Okey, di sini adalah solusi lah. Solusi terhadap permasalahan tadi. So saya explain dengan secara ringkas supaya video ni tidak terlampau panjang kan. Okay, so di bahagian disease tadi, ingatkan medical treatment dia ada dua, iaitu first adalah di mana dia berada di hospital dan juga selepas dia keluar daripada hospital lah. So bila dia berada di hospital, solusi dia adalah medical benefit ataupun AIA akan provide satu medical card lah. Dalam medical card tu dia berjumlah RM1 juta setiap tahun, dan semua medical cost akan ditanggung menggunakan medical card tu. Okay. Okay, so ini adalah contoh medical card AIA Public Takaful lah. Ini saya punya sendiri. So macam nampak ini memang di dalam dia ada 1 million coverage. So sekiranya kita dimasukkan ke hospital disebabkan penyakit ataupun disebabkan kemalangan, this medical card yang akan cover kita lah. Okay. And kita move pula selepas kita keluar daripada hospital. Okay. Di sini timbul financial needs yang kedua lah. So ingatkan, di sini financial needs dia, keperluan kewangan dia berbeza dengan keperluan kewangan dia yang dekat sini. Alright. Ingatkan tadi dia kena berehat at least dengan 3 tahun. Selama 3 tahun tu dia tidak dapat bekerja, sebab mana ada company yang akan bayar kita kalau kita tidak bekerja, ataupun kita cuti tapi gaji jalan, mustahil kan. So source of income kita pun pastinya akan tertutup lah. So di sini AIA akan provide satu pampasan lah. Macam kita boleh nampak sini 2 sampai 6 ni adalah pampasan macam-macam lah. Pampasan penyakit kritikal, pampasan untuk female benefit, personal accident, hospital income. So macam-macam dekat sini lah pampasan untuk cover the whole kita punya financial needs pada masa tu lah. So pampasan-pampasan dekat sini akan digunakan sebagai income replacement ataupun penggantian pendapatan kita semasa kita tidak bekerja tadi. Okay. So selepas tu saya akan tawarkan di bahagian disability pula. Dia punya solution dekat di sini, ini adalah hibah lah.
Saya percaya you guys pun tahu apa manfaat daripada hibah. Hibah ni dia ada dua manfaat. Manfaat dia adalah dari segi kecacatan dan juga dari segi kematian. Okay, so saya terangkan secara ringkas sahaja ya. Okay, sekiranya someone itu disable ataupun mengalami kecacatan yang disebabkan kemalangan ataupun penyakit, duit pampasan akan diberikan kepada si dia lah, yang orang disable tu tadi. Okey, sekiranya berlakunya kematian, duit pampasan tadi akan diberikan kepada waris si mati. So begitu sahaja untuk hibah. So hibah di sini dia berkongsi dua lah. Sama ada someone to disable akan diberikan kepada empunya badan, sekiranya berlaku kematian akan diberikan kepada waris. Begitu ya. So itu adalah manfaat daripada hibah. Okey. So itu number 7 lah dekat sini. Alright. Okey, kita pergi kepada number 8 pula, auto save. So auto save ni senang cerita, if someone to disable, of course dia tidak dapat bekerja, sudahlah, sumber pendapatan dia pun terganggu. So persoalan dia di sini macam mana dia mau continue untuk bayar caruman setiap bulan polisi ni, betul kan? Memandangkan dia memang tiada pekerjaan pada masa tu. So di sini AIA akan provide satu yang dinamakan sebagai auto save lah. Sekiranya seseorang itu mengalami disability, polisi ni sudah akan menjadi percuma untuk dia sampailah polisi matang umur 80 tahun. Okay, so polisi ni tidak perlu dibayar lagi. Dia akan secara automatically akan menjadi percuma kepada pemegang polisi itulah. Okay, so itu manfaat daripada this plan lah. So ini adalah comprehensive super protection plan, 9 dalam satu plan, di mana dia cover kita secara menyeluruh. Bukan setakat dia cover kita dari segi penyakit, dia cover kita dari segi kecacatan, dia cover kita dari segi kematian, dan dia cover kita selepas kita keluar daripada hospital lagi. So manfaat dia sangat-sangat banyak lah. That's why nama dia di sini adalah comprehensive super protection plan, pelindungan yang menyeluruh. Alright. So yang bonus dia di sini lagi kan guys, adalah investment account. Di dalam plan ni dia ada investment account. Okay, investment dan juga protection adalah dua entiti yang berbeza, di mana kita keluar sebanyak mana pun dekat investment kita, protection kita tidak akan terganggu. Okay, begitu juga kita guna macam mana pun protection kita di sini, investment kita tidak akan terganggu. Okay, dia dua entiti yang berlainan, berbeza. So di sini kita boleh cakap 2-in-1 account lah. Dia ada protection dan juga dia ada investment juga. So investment ni kegunaan dia untuk retirement fund, untuk kita semasa kita besar nanti, untuk travelling fund ataupun emergency purpose dan macam-macam lagi lah. Okay, so itu adalah bonus. So ya, setakat itu saja saya punya perkongsian hari ini. Hopefully dengan secara ringkasnya kamu dapat memahamilah apa yang saya cuba sampaikan mengenai this 3 disaster in life. Okay.